Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Khalifah Adam. Dalam keseluruhan Al-Quran, kisah Nabi Adam ini dirungkaikan dan diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam 9 petikan. Kisah Nabi Adam dalam keseluruhan Quran cuma ada dekat 9 petikan ini sahaja. Maksudnya, kalau tuan-tuan baca ke-9 petikan ini, tuan-tuan akan dapat gambaran penuh tentang kisah Nabi Adam AS versi Al-Quran. Versi Al-Quran. Baik tuan-tuan. Kita masuk bab pertama, iaitu dua makhluk mukallaf. Dua makhluk mukallaf. Mukallaf maksudnya orang yang diberati oleh tanggungjawab. Dua makhluk yang kalau buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Ada dua makhluk sahaja dalam dunia ni yang mukallaf. Siapa dua makhluk mukallaf tersebut? Kita mula dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min salsal." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan insan, manusia itu, min salsal, daripada tanah liat. Min hama'in masnun, tanah liat dari lumpur hitam yang dibentukkan. So dengar statement tu. Quran beritahu kita, Allah bagi tahu kita, Allah telah menciptakan manusia daripada sal, tanah liat. Min hama'in masnun, tanah liat yang dibentuk, lumpur hitam, kering dibentuk. Tuan-tuan, ringkasnya nak sampaikan bahawa penciptaan manusia ni daripada bentuk yang lekeh lah. Bentuk yang kelihatan kotor. Hama'in masnun. Lumpur hitam yang dibentuk-bentuk, bentuk macam tanah liat. Waljan. Tuan-tuan, sebelum pergi ke situ. Dia seolah-olah macam, tuan-tuan tahu kalau kita main selut yang berlumpur tersebut, min hama'in masnun. Dikeringkan, dibentukkan, ditiupkan jadi tanah liat. Manusia adalah macam tu. Poin nak disampaikan kat sini adalah penciptaan manusia mula dengan sari bahan yang kelihatan sangat lekeh. Waljan. Kemudian jin. Jin pun ada juga. Khalaqnahu min qabl. Allah ciptakan dulu. Kami ciptakan dulu sebelum itu. Kesimpulan, surah Al-Hijr, Allah beritahu kita bahawa ada dua makhluk Allah cipta kat sini. Satu manusia, satu jin. Jin cipta dulu. Allah cipta jin sebelum Allah cipta manusia. Min nar samun. Allah cipta jin daripada nar samun. Api yang sangat panas. Tuan-tuan, bila sebut jin Allah cipta dulu, bukan bermaksud sehari sebelum, 2 hari sebelum. Dia bergenerasi, bertahun-tahun sebelum manusia. Sebelum Adam, jin telah ada. Saya ulang balik. Bila ayat ni kata sebelum Adam, sebelum manusia diciptakan jin, sebelum dekat situ bukan bermaksud 2-3 jam, 2-3 hari. Sebelum kat situ maksudnya dah berjuta-juta tahun. Juta tu saya sebutlah hyperbola sikit. So Allah kata, Allah cipta manusia dengan saripati yang lekeh ini, jin pula Allah cipta daripada api yang sangat panas. Dua makhluk ini, jin dan manusia, adalah dua makhluk yang mukallaf. Dua makhluk yang diberati dengan beberapa tanggungjawab, kemudian dipertanggungjawabkan terhadap tanggungjawab itu. Maksudnya hanya dua makhluk ini sahaja yang dapat pahala ataupun dapat dosa. Dua makhluk ini sahaja yang masuk syurga atau masuk neraka. Makhluk lain tak masuk. Makhluk lain tak masuk. Seterusnya, kita pergi dekat topik melantik khalifah bumi. Melantik khalifah bumi. Sebut tentang khalifah. Khalifah tu apa? Perkataan khalifah, kita mula dengan kata akar dia, khalfa. Khalfa maksudnya belakang. Khalifah, kata akar dia khalfa. Khalfa maksudnya belakang. Belakang. Khalifatan, khalifah, maksudnya pengganti yang silih berganti. Macam mana tu? Khalifah, ya, khalfa maksudnya belakang. Khalifah adalah belakang yang ada belakang. Saya ulang. Khalfa maksudnya belakang. Khalifah maksudnya belakang yang bersifat belakang. Belakang yang ada belakang.
Belakang yang ada belakang tu ayat kita mudah, pengganti yang silih berganti. Pengganti yang silih berganti. Khalifah maksudnya pengganti yang silih berganti. Tuan-tuan, saya tahu sebahagian orang terjemah khalifah, dia bayang kata ketua, pemimpin. Statement tu bukan salah, tapi kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Khalifah bermaksud pengganti. Pengganti. Ustaz, pasal apa kita panggil Khalifah Abu Bakar? Khalifah Omar, Khalifah Osman. Sebab apa panggil Khalifah? Bukan ketua ke maksudnya? Baik tuan-tuan, kita bincang Ustaz. Pasal apa ketua-ketua umat Islam ni selalu digelar dengan panggilan Khalifah. Pertama sekali tuan-tuan, Khalifah kata apa? Bahasa mudahnya Khalifah terjemah literal pengganti. Abu Bakar, pada peringkat awal, Abu Bakar digelar sebagai Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah. Pengganti kepada Rasul Allah. So tuan-tuan, perkataan Khalifah pada zaman Abu Bakar tak bermaksud ketua. Pada zaman Abu Bakar, Khalifah bermaksud pengganti. Abu Bakar digelar Khalifatul Rasulillah. Pengganti kepada Rasul Allah. Kemudian datang Omar. Datang Omar, orang panggil Omar sebagai li Khalifatul Rasulillah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi tuan-tuan, pada zaman Omar tu, jadi isu lah sebab panjang sangat gelaran. Khalifah kepada Khalifah Rasulullah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Panjang sangat gelaran. Maka zaman Omar, orang mula memanggil Omar dengan panggilan Amirul Mukminin. Ketua orang beriman. Dan akhirnya sejak zaman itu, perkataan Khalifah mula dimaksudkan sebagai ketua. Tetapi saya nak bagi tuan-tuan faham bahawa dalam Quran, Khalifah tak semestinya maksud ketua. Sebab perkataan Khalifah diasosiate dengan ketua tu datang kemudian. Kemudian. Baik, fokus balik kat sini. Khalifah maksudnya belakang. Khalifatan maksudnya belakang yang ada belakang. Pengganti yang ada pengganti. Pengganti yang ada pengganti. Baik. Al-Baqarah ayat 30, tuan-tuan jumpa kali pertama. Dalam Al-Quran Allah bercerita dan cerita pertama yang Allah cerita adalah kisah Adam dengan Hawa. Adam dengan Iblis. Dan ini kisahnya. Mula dengan izqala rabbuka lil malaikah. Izqala rabbuka lil malaikah. Ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat. Apa Tuhan cakap dekat malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, ini sesungguhnya aku, Allah, ja'ilun, nak menjadikan, dengar statement tu, ja'ilun, menjadikan. Sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, atas muka bumi ni, khalifatan, seorang khalifah. Saya nak tanya balik tuan-tuan, Allah kata Allah nak menjadikan. Menjadikan. Allah tak kata Allah nak cipta, Allah kata nak menjadikan. Dengar statement dia tak? Allah kata Allah nak menjadikan di atas muka bumi ni seorang khalifah. Saya nak tanya balik tuan-tuan, berapa orang khalifah? Satu. Berapa khalifah? Satu. Abang Sobri. Abang Sobri. Baik, Abang Sobri. Ayat tu. Allah kata Allah nak jadikan di atas muka bumi berapa khalifah bang? Seorang saja Ustaz. Seorang khalifah. Bila sebut seorang khalifah, perkataan Allah sebut seorang. Tapi oleh sebab perkataan khalifah maksudnya belakang yang ada belakang, pengganti yang ada pengganti, para malaikat terus faham bahawa kata khalifah yang seorang ni akan beranak pinak. Malaikat terus faham. Walaupun Allah tak bagi tahu. Sebab perkataan tu penting, khalifah. Pengganti yang ada pengganti. Siap bang? Allah kata Allah nak cipta khalifah ke? Menjadikan. Dengar statement tu dan ingat statement tu. Menjadikan. Qalu. Tentu ada orang conteng. Dekat Zoom ni ada orang conteng ni. Bukan saya, orang lain. So, qalu. Para malaikat pun kata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'? Malaikat tanya, wahai Tuhan, adakah kau nak jadikan di atas muka bumi ni satu orang khalifah yang mana khalifah tu yufsidu fiha, akan buat rosak atas muka bumi? Adakah khalifah yang kau nak cipta tu dia akan buat rosak atas muka bumi?
Apa maksud buat rosak atas muka bumi, Pak? Apa maksud Um, buat rosak? buat maksiat Ustaz? Buat maksiat. Buat maksiat tu merosakkan. Betul ya? Ya. Okey. Kalau abang faham kata buat maksiat tu merosakkan, statement tu betul. Abang jawab betul lah sebab abang student saya lama. Take credit. Tapi saya nak malu kata kat sini, statement tu betul. Setengah orang dia membayangkan merosakkan bumi dalam ayat ni, buat rosak atas muka bumi, dia duk bayang kata macam buang sampah dalam sungai. Macam potong pokok. Bukan. Menumpahkan darah berperang. Berperang, betul. Antaranya berperang. Sabar Zat. Ayat tu kata, Ataj'alu fiha mayyusudu fiha. Allah, kau nak buat atas muka bumi ni, kau nak adakan atas muka bumi ni, khalifah yang buat rosak ke? Maksudnya khalifah yang tak dengar cakap ke? Tuan-tuan dengar sini ya. Dalam Quran, bahasa Quran, bila Allah suruh A, kita buat B. Maksudnya kita baru saja merosakkan perintah Allah. Nanti tuan-tuan, hari ini juga kita akan tengok bagaimana iblis Allah panggil merosakkan perintah Tuhan. Dia bukan pergi potong pokok pelbagai pun, tapi Allah panggil perosak, merosakkan. Dan tuan-tuan mungkin pernah dengar perkataan fasik. Fasik. Fasik terjemah literal orang yang buat rosak. Bukankah tuan-tuan sebut orang tak sembahyang fasik? Pasti pun tuan-tuan panggil dia perosak, bukan dia buat rosak bumi pun. Tuan-tuan panggil dia rosak sebab perkataan buat rosak atas muka bumi bukan bermaksud merosakkan bumi, tapi tak ikut arahan Allah Ta'ala. Tak ikut arahan Allah Ta'ala tu nama dia buat rosak lah. Maka malaikat tanya, Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha? Allah, kau nak buat atas muka bumi ni, kau nak jadikan atas muka bumi ni makhluk yang buat rosak ke? Wa yasfiku dima, dan makhluk yang menumpah darah. Sebab rosak yang paling rosak yang paling Tuhan tak suka atas muka bumi terhadap sesama manusia adalah menumpah darah. Kau nak buat macam tu juga ke? Qala, Allah jawab, inni a'lam ma la ta'lamun. Allah jawab dekat para malaikat, relax, aku lebih tahu. Aku maha tahu benda yang kalian tak tahu. Baik tuan-tuan. Abang Nan pula. Abang Sok. Sifat seorang khalifah yang gagal. Berdasarkan perbualan tadi, sebenarnya Allah telah beritahu kat kita sifat seorang khalifah yang gagal, pengganti yang gagal. Pertama, pengganti yang gagal, dia buat rosak atas muka bumi. Pengganti yang gagal, dia akan buat tumpah darah atas muka bumi. Sebab apa? Sebab apa buat rosak? Sebab apa tumpah darah? Saya rasa ada skip ni. Oh, maaf tuan-tuan, saya terskip ayat. Malaikat kata, Tuhan, mereka ni nak buat rosak atas muka bumi ke? Mereka nak tumpah darah ke? Wa nahnu. Sedangkan kami kan ada, malaikat kan ada. Buat apa nak buat makhluk atas muka bumi lagi? Buat apa nak adakan lagi makhluk yang mungkin akan buat tumpah darah? Kami kan ada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan ada malaikat. Kami sentiasa tasbih dekat engkau. Kami sentiasa puji engkau. Kami sentiasa sucikan engkau. Pasal apa nak buat makhluk lagi atas muka bumi? Kami ada dah. Kami dah puji dah. Kami dah dengar cakap dah. Kami tak buat rosak. Kami tak tumpah darah. Kami tu malaikat. Allah kata Allah tahu benda yang kalian tak tahu. Kesimpulan Abang Sobri, sifat gagal seorang khalifah adalah yang buat rosak atas muka bumi. Tuhan suruh A, dia buat Z. Tu buat rosak. Tuhan kata jangan, dia buat. Yang tu buat rosak. Yang kedua, tumpah darah atas muka bumi. Tuan-tuan, punca kegagalan ini, malaikat kata kami tak gagal. Kami tak buat rosak. Kami tak tumpah darah. Kami puji Allah. Kami sucikan Allah. Ketahuilah bahawa, fahamlah kita bahawa sifat gagal itu dua. Punca gagal, orang buat rosak atas muka bumi adalah tindakan dia tak puji Allah Ta'ala. Tak sucikan Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang buat rosak atas muka bumi, buat maksiat atas muka bumi, ingkar arahan Allah atas muka bumi. Sebab apa? Sebab dia tak memuji Allah Ta'ala dan dia tak sucikan Allah Ta'ala. Malaikat, mereka tak buat rosak. Mereka sentiasa puji Allah. Mereka sentiasa sucikan Allah. Abang Sobri.
Mas Sobri, Betul, Ustaz. kenapa malaikat sangat bersangka buruk terhadap kita? Sangka buruk. Malaikat kata, makhluk baru ni mesti buat rosak. Awak malaikat bersangka buruk sangat ni. Sedih kita. Kenapa tuan-tuan? Abang? Sama tadi manusia dia buat daripada tanah. Jadi apa kaitan buat pada tanah kita akan buat rosak? Contoh yang lain. Agak-agak sebab apa? Sebab Sebab bumi tu dah ada jin yang membuat kerosakan. Jadi itu sebab malaikat tu cakap macam itu. Baik, terima kasih. Begini tuan-tuan, Akak Noli beritahu tadi, sebab dulu dekat bumi jin dah ada lama dan jin buat rosak. Tuan-tuan, bukankah kita pengganti? Bila sebut pengganti, soalan yang patut tuan-tuan tertanya-tanya, kita ganti siapa? Ramai orang tak pernah tanya soalan tu sebab mereka terjemah khalifah sebagai ketua. No, khalifah maksud asal bukan ketua. Khalifah maksud asal pengganti. Justru itu, tuan-tuan patut tanya, manusia, Adam, ganti siapa? Ganti siapa atas muka bumi? Tuan-tuan kena faham. Bumi tak diciptakan untuk Adam. Bumi tak diciptakan untuk manusia. Bumi dah ada lama, operate lama sebelum manusia ada. Operate lama dah. So siapa dia yang duduk atas muka bumi dan juga menguruskan bumi sebelum manusia? Jawapan Kak Nurli tadi, sebab jin. Tuan-tuan betul, manusia diciptakan untuk ganti jin jadi khalifah atas muka bumi. Kita pengganti jin untuk uruskan bumi ni. Hari ni tuan-tuan, manusia uruskan bumi. Maksud uruskan bumi itu adalah kita manusia yang buat keputusan pokok mana nak tebang, bukit mana nak tarah, tempat mana nak bina rumah, sungai mana kita nak buat tadahan air, sungai mana kita nak buat empangan, laut mana kita nak mengairkan, laut mana kita nak tutup jalan, manusia buat keputusan. Manusia tak bincang dengan siapa-siapa, manusia bincang sesama manusia je. Sebab apa? Sebab bumi ni kita handle hari ni. Kerja kita atas muka bumi tu, dulu siapa buat? Dulu sebelum Adam, siapa dia handle bumi ni? Jin. Dan setelah malaikat lihat jin berevolusi, lama beranak pinak, jin adalah makhluk yang gagal untuk menguruskan bumi. Cakap terus terangnya macam tu. Malaikat kata, ni nak buat khalifah atas muka bumi ni macam khalifah dulu apa? Khalifah dulu buat rosak atas muka bumi. Rasanya khalifah baru ni pun sama juga. Khalifah dulu tumpah darah atas muka bumi. Rasa-rasanya Tuhan nak buat khalifah baru ni pun buat tumpah darah juga. Dan Allah kata apa tadi? Allah tahu benda yang kamu malaikat tak tahu. Jadi tuan-tuan, dengar elok, manusia diciptakan untuk ganti jin, untuk mentadbir bumi. Saya dah sebut takbir bumi, urus bumi maksudnya apa? Saya dah sebut tadi. Jelas tuan-tuan? Maka tuan-tuan, kita masuk bab seterusnya ketika Adam diciptakan. Apa jadi? Abang Sobri, terima kasih. Apa jadi ketika... Ustaz, tanya Ustaz. Ya bang. Apa yang ada orang kata ekologi lah, orang kata dunia ni pernah rosak zaman dinosaur dulu. Itu betul ke? Betul ke tak? Okey, pertama sekali macam ni tuan-tuan. Betul ke komet jatuh, dinosaur mati, whatsoever? Wallahu alam, Quran tak sentuh. Tapi yang pastinya macam ni. Yang pastinya adalah dalam sirah Allah bagi tahu kat kita bahawa oleh kerana jin ni terlalu teruk perangai dah dulu, oleh kerana jin gagal sebagai pengurus bumi dulu, Allah hantar para malaikat untuk musnahkan jin atas muka bumi. So, berlaku istilah mudah perang antara malaikat dengan jin atas muka bumi. Allah wipe up. Allah pukul. Seperti mana tuan-tuan dengar kaum Ad musnah, kaum tu musnah, kaum ni musnah, jin Tuhan pernah buat benda yang sama. Tuhan pernah hantar malaikat beramai-ramai terajang jin perhabis atas muka bumi, kecuali jin-jin yang istilah mudahnya baiklah. Sebab bila Allah hukum, hanya yang baik-baik je tinggal. Yang baik-baik saja tinggal. Maka menjawab soalan Abang Afsan, betulkah dulu bumi pernah rosak? Wallahu alam, tapi bila malaikat datang terus terajang
terajang para malaikat, para jin tersebut, saya assume kata rosaklah bumi. Dan tuan-tuan kena ingat, bumi yang Adam duduk adalah bumi yang sesuai dengan ekosistemnya sesuai dengan manusia. Dulu Allah buat bumi yang mana bumi itu sesuai untuk jin duduk. Sekarang tak, Allah buat bumi yang Allah edit lah semudahnya. Allah musnahkan bumi yang lama, Allah kembalikan bumi yang baru. Bumi yang baru tersebut lebih sesuai untuk manusia hidup. Sebahagian orang tanya, Ustaz, Nabi Adam ni dengar macam cerdik sangat. Tak sama pun macam hak kita jumpa dalam gua, duk melukis kat dinding. Paleolitik lah, neolitik lah, apa bagai tu. Macam tak sama je pun. Pertama sekali tuan-tuan, ada beberapa teori tentang perkara tersebut. Mungkin makhluk-makhluk yang kita panggil primitif sangat tu. Ingat, Nabi Adam tak primitif. Nabi Adam bijak. Nabi Adam pakai baju. Nabi Adam bercakap. Nabi Adam terima wahyu. Nabi Adam tak duduk dalam gua. Jadi makhluk-makhluk yang kita panggil tak nampak macam orang sangat tu, jawapannya mereka bukan orang lah. Generasi manusia yang belum digelar manusia. Belum layak digelar manusia. Dan mungkin mereka musnah bersama makhluk dulu. Ingat tuan-tuan, hari ni, kita mentadbir bumi. Jin dengar cakap kita. Dengar statement saya elok. Hari ni kita mentadbir bumi. Jin dengar cakap kita. Kita nak potong pokok besar tu bukan kita bincang dengan jin pun. Kita potong lah. Kita nak tarah bukit tersebut, ada tempat tinggal jin bukit tu, bukan kita bincang dengan jin tu pun. Kita tarah je. Tu kita hari ni. Dulu, tuan-tuan, jin yang buat kerja tu menunjukkan bahawa kalaulah dulu ada spesies, some kind of apes, manusia yang sebelum Homo sapien, jin tak payah bincang dengan dia pun. Konsepnya sama je lah. Point dia sama. Saya nak highlight kat sini tuan-tuan, bila sebut Adam, jangan duk bayang macam orang duduk dalam gua tersebut. No, bukan. Okay, Abang Hasan? Baik, ada soalan tambahan? Tak ada. Tak ada soalan tambahan, kita move on ketika Adam diciptakan. Ketika Adam diciptakan, surah Sad Allah kata, Inni khaliqan basharan min tin. Sesungguhnya aku pencipta. Aku akan ciptakan basharan. Basharan maksudnya sesuatu yang ada kulit. Bashar maksudnya sesuatu yang ada kulit. Maka sekarang, siapa ada kulit? Istilah manusia hari ini kita panggil lembaga. Satu bentuk tubuh. Sesungguhnya Allah beritahu kat kita, Allah beritahu kat malaikat, Inni khaliqan basharan min tin. Malaikat, aku nak cipta satu lembaga tubuh daripada tanah. Fa iza sawaituhu, setelah aku bentukkan kejadian dia, wa nafakhtu fihi min ruhi, bila aku tiup roh aku dalam dia, satu roh aku masuk dalam tu. Roh Allah tu maksudnya stok roh yang Allah buat lah. Bukan Allah bagi roh Allah dalam dia. Tuan-tuan, kalau saya ada handset, saya bagi handset dekat orang tersebut. Adakah saya ni dalam badan saya ada handset? Taklah, saya ciptalah handset tu, saya belilah handset tu. Samalah juga dengan roh Allah ni. Bukan Allah ambil roh dia sikit bagi dekat Adam. No. Sebab tuan-tuan, ada orang akan cakap macam tu. No. Allah menciptakan roh yang banyak, satu roh Allah bagi dekat Adam. Maka Allah kata, malaikat, aku cipta manusia daripada tanah, aku cipta tubuh lembaga ni, tubuh badan manusia ni daripada tanah. Fa iza sawaituhu, bila aku tekan membentuk kejadian dia, aku tekan sana tekan sini, bentuk tangan, bentuk kaki berbagai. Wa nafakhtu fihi min ruhi, bila aku tiup roh masuk dalam tubuh lembaga tersebut, fa aqulahu sajidin. Hampa semua malaikat ni mesti sujud turun mesti turun sujud. Faham? Tuan-tuan, statement tu direct to the point kan? Kak Azwar. Oh, Kak Azwar. Saya, Ustaz. Baik, Kak Azwar, saya nak tanya. Ketika Allah cipta malaikat, ketika Allah cipta Adam, malaikat nampak tak? Malaikat tengok tak? Tengok. Malaikat tengok. Malaikat sujud tak ketika Allah cipta? Bila Allah suruh. Ketika Allah cipta. Malaikat sujud. Tak. Allah kata dekat ayat ni, ketika aku bentuk-bentuk, hampa relax tu. Tak ada apa-apa lagi. Bila Allah tiup roh, baru malaikat sujud. Betul?
Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya batang tubuh Adam nothing. Batang tubuh Adam tak mulia. Ini penting. Malaikat sujud bukan kepada batang tubuh yang buat pada tanah tersebut. Malaikat sujud kepada konten batang tubuh itu, iaitu rohnya. So mulianya Adam berbanding malaikat sampai malaikat kena sujud bukan pada badan dia buat pada tanah tersebut. Badan tu nothing. Mulianya Adam itu adalah pada kandungan badan itu, iaitu roh. Kesimpulan, yang buat manusia mulia berbanding makhluk yang hebat nama malaikat ini adalah apa konten dalam badan kita. Ingat, badan kita tak mulia, konten dalam itu menyebabkan mulia. Roh masuk, baru malaikat sujud. So, komposisi manusia ketika diciptakan, manusia ni dibina daripada dua unsur. Satu, tubuh badan yang cipta daripada tanah. Yang kedua, roh yang mana diciptakan tanpa jisim. Roh tu tak ada apa-apa. Roh bukan boleh pegang pun roh ni. Maka tentang roh yang tak ada jisim tersebut. So, tubuh badan menyebabkan manusia dapat status hina. In case tuan-tuan lupa, kita ni tanah dia pun. Anak tuan-tuan main dekat tanah, tuan-tuan kata main kotak kan? Anak tuan-tuan tak pakai kasut, pijak tanah, tuan-tuan kata, ish, tak boleh buat macam tu kan? Point dia, tubuh badan manusia dicipta dari tanah, menyebabkan manusia dapat status hina. Di mana status mulia kita? Roh menyebabkan manusia capai status mulia. Roh kita. Manusia diciptakan dalam keadaan mulia dah. Dengan roh tersebut masuk dalam badan manusia. Jelas dekat sekarang? Baik. Walaqad khalaqnakum. Maka Azwar stay kat situ dulu. Walaqad khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Summa sawarnakum. Kemudian kami sawar, kami lukis, kami bentukkan indah rupa kalian. Summa qulna lil malaikah, kemudian kami kata dekat malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Kak Azwar. Ya. Kak Azwar dengan elok. Walaqad khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah mencipta kalian. Kalian siapa dia Kak Azwar? Adam. Kalau Adam sebut kau lah. Bukan kalian. Malaikat ke? Ya. Akak tengok terjemahan bahasa Melayu. Kami telah cipta kalian. Kalian tu bahasa Kedah panggil hampa semua. KL sebut korang. Kami telah menciptakan korang semua. Kemudian kami bentuk-bentuk bagi comel kalian semua. Kemudian kami sebut dekat para malaikat sujud dekat Adam. Soalan saya, kalian tu siapa dia? Malaikat. 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 Tuan-tuan yang lain. Kalian tu siapa dia? Manusia. Betul ya? Manusia. Rupanya manusia. Baik, Abang Hadi. Abang Hadi stay kat situ, Zat. Abang Hadi. Abang Hadi buka mic balik, Abang Hadi. Masih kat luar. Okey, Abang Hadi. Ayat tu kata, Allah cipta kalian, manusia. Allah bentukkan kalian, manusia. Kemudian Allah suruh malaikat sujud dekat Adam. Soalan saya, Abang Hadi. Sewaktu malaikat sujud dekat Adam, Abang Hadi dah ada ke belum? Abang Hadi, mana Abang Hadi? Hilang lah. Abang Hadi? Ya. Sewaktu malaikat sujud dekat Adam, Abang Hadi dah ada ke belum? I don't know. Tak tahu. Tak tahu? Dengar sah. Ayat tu kata, Hadi dengar. Ayat tu kata, sewaktu kami cipta kalian, kemudian kami bentuk-bentuk tubuh kalian. Lepas tu baru kami kata dekat malaikat sujud dekat Adam. Jadi, sewaktu malaikat sujud ke Adam, Abang Hadi dah ada ke belum? Belum. Belum. Waktu tu kami telah cipta kalian. Khalaqnakum. Khalaqna fa'il madhi. Telah. Kami telah cipta kalian. Kami bentuk tubuh kalian comel-comel. Lepas tu kami kata dekat malaikat sujud dekat Adam. Hadi jawab balik. Waktu tu Hadi dah ada ke belum? Dah ada dah. Jawapannya dah ada. Tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan kena faham adalah sewaktu malaikat sujud dekat Adam, manusia, tuan-tuan semua termasuk saya,
sudah ada. Tapi Allah tak suruh malaikat sujud dekat kita. Allah kata sujud dekat Adam. Allah cipta kita, Allah bentuk-bentuk kita, kemudian Allah suruh malaikat sujud kepada Adam, bukan kepada kita. Kita ada kat mana masa tu? Sebab ayat tu bagi tahu kita dah ada. Kita ada kat mana? Tuan-tuan, kita ada dalam tulang sulbi Adam. Statement tu penting. Manusia, daripada manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, telah diciptakan sebelum Adam turun atas muka bumi lagi. Kita semua telah diciptakan sebelum malaikat sujud kepada Adam lagi. Sewaktu Allah cipta Adam, Allah telah cipta kita berada dalam tulang sulbi Adam. Kemudian bila Allah selesai cipta kita, roh-roh kita semua dah ada. Allah tiup roh dia, Allah suruh malaikat sujud pada Adam. Allah tak suruh sujud pada kita lah. Allah suruh sujud pada Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian pada Adam. Maka. Tuan-tuan, tersebut on the spot. Lalu, on the spot. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah sekalian makhlukat semua sekali. Fasajadal malaikah. Maka bersujudlah malaikat kulluhum. Semua sekali. Ajma'un. Semua sekali. Punya nak cakap betapa semuanya malaikat, Allah guna perkataan kullu, semua, ajma'un, ramai-ramai semua sekali. Maksudnya tanpa kecuali. Semua malaikat sujud, semua sekali. Jadi tuan-tuan jawab saya, Ustaz. Adakah mulia tersebut hanya ada pada Adam ataupun mulia itu turut ada pada kita berbanding malaikat? Jawab, Ustaz. Ada pada kita semua. Ada pada kita semua. Sebab kita ada dalam batang tulang sulbi Adam. Dan malaikat sujud pada kontainer kita, iaitu moyang kita dulu. Mulia itu bukan hanya ada pada Adam. Mulianya roh itu ada juga pada kita. Malaikat sujud dekat kita. Walaupun kita tak ada in real depan mata waktu tu. Kita dalam tulang sulbi Adam. Jadi tuan-tuan, kita lebih mulia daripada malaikat. In case tuan-tuan lupa, kita masuk syurga, malaikat tak masuk. Ustaz, saya dengar hadis tu malaikat masuk syurga. Yalah, malaikat masuk syurga bukan untuk menikmati syurga. Kita masuk syurga untuk menikmati syurga. Malaikat masuk syurga sebab nak layan kita. Malaikat masuk syurga sebab buat urusan pekerja dalam syurga tersebut. Kita menikmati syurga. Dan in case tuan-tuan lupa, kita pun masuk neraka, malaikat pun masuk neraka. Tapi malaikat masuk neraka bukan nak menderita dalam neraka. Malaikat masuk neraka sebab nak terajang kita esok. Poin dia kat sini tuan-tuan, kita mulia. Malaikat kurang mulia dari kita, manusia. Sebab apa? Bukan sebab badan kita. Sebab kalau ikut badan, malaikat cahaya. Dari segi konten badan, malaikat cahaya. Cahaya lagi mulia kalau ikutkan kontennya daripada manusia. Daripada tanah. Tetapi oleh kerana dalam badan kita ada ruh yang terpilih berbanding dengan malaikat, itu punca kita mulia. Baik. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Setelah Allah cipta manusia, Allah cipta Adam, malaikat pun sujud. Kemudian wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Tuhan kamu keluarkan keturunan anak-anak Adam daripada tulang-tulang sulbi anak-anak Adam. Tuan-tuan, satu benda lagi yang berlaku di langit tersebut adalah setelah para malaikat sujud kepada Adam, Allah, istilah dalam hadis, Allah sapu belakang Adam. Ingat anak Adam, kita semua dalam tulang sulbi Adam. Maka Allah sapu belakang Nabi Adam, keluar semua keturunan Adam dan juga keturunan kepada keturunan Adam. Keluar habis semua orang daripada Adam sampai kiamat. Maksudnya Nabi Adam melihat seluruh anak cucu dia beratur depan Nabi Adam. Termasuk kita. Ini penting. Kita pun ada juga pasal itu. Dikeluarkan wa ashhadahum ala anfusihim. Mereka, Allah menjadikan mereka, kita semua, saksi ke atas diri kita sendiri.
Allah jadikan mereka semua anak Adam saksi ke atas diri mereka sendiri. Allah tanya, alastu birabbikum? Allah tanya dekat kita semua. Allah tanya dekat saya, dekat Abang Nan, tanya kat Abang Din, tanya kat Kak Fairuzah, tanya kat Kak Naimah, tanya kat Kak Yati. Allah tanya, alastu birabbikum? Aku ni Tuhan korang kan? Bukankah aku ni Tuhan hampa semua? Betul tak? Dengar tuan-tuan, sewaktu Adam telah diciptakan, Allah keluarkan semua keturunan Adam termasuk kita. Allah tanya, hampa kenal tak aku siapa? Aku ni Tuhan korang. Tahu kan? Kan? Qalu. Kita semua jawab. Anak Adam semua jawab. Bala syahidna. Betul. Kami beri kesaksian engkau Tuhan kami. Jadi tuan-tuan, dengar sini. Roh kita telah memberi kesaksian bahawa itu Tuhan. Sebab tu tuan-tuan baca dalam hadis, lahir anak Adam fitrah. Sebab roh itu kenal Tuhan. Dan roh itu telah memberi kesaksian. Betul, ini Tuhan. Dan statement itu penting. Kerana manusia diciptakan dalam keadaan kenal Tuhan dan telah memperakui ketuhanan Allah Ta'ala. Lepas tu, semua roh-roh tersebut masuk balik dalam tulang sulbi Adam. Kemudian, sebelum tu ada soalan. Setakat sekarang. Ustaz yang kata apa tu? Tulang sulbi daripada sulbi-sulbi mereka. Okey. Cikgu kak Kak Rohaniah? Kak Rohaniah cikgu kak? Pencen dah. Cikgu lah. Doktor. Doktor bukan tulang, bukan ni. Baik. Sebab saya tanya cikgu tu sebab aku di tag tu ada perkataan mereka. Tadi saya sebut macam ni tuan-tuan. Dengar sini. Cerita panjang dia macam ni lah. Allah keluarkan anak-anak Adam, berapa orang tersebut, daripada tulang sulbi Adam. Keluar saja semua anak Adam. Daripada setiap anak Adam itu Allah keluarkan pula anak-anak mereka. Dari setiap anak-anak tu Allah keluarkan pula anak-anak mereka. Beratok habis dekat masyar tersebut. Ayat pendek saya cerita tadi keluar semua lah. Okay kak? Ya. Okay. Itu maksud ayat tu. Ustaz. Perkataan mereka. Ya Hadi. Kan Ustaz cakap semua keturunan anak Adam kan? Baik. So termasuk dengan orang kafir dengan orang bukan kafir ke? Anak Adam. Abu Lahab pun anak Adam. Jadi semua. Termasuk orang yang lahir kafir, yang mati kafir, semua itu adalah anak Adam, semua tu keluar. So semua tu roh dia semua pernah saksikan lah yang benar. Maksudnya Abu Lahab sebelum dia lahir dulu, dia alam roh, dia dah pun kata Tuhan, engkau Tuhan aku. Sebab apa tuan-tuan? Nanti, tuan-tuan saya tak ingat surah mana, Allah ada diskusi, Allah ada tanya dekat orang-orang yang mati kafir ini. Mereka bagi tahu kata, ya Allah kami itu, kami ini. Buat alasan. Kemudian Allah kata, bukankah dulu roh-roh ni juga yang beri kesaksian aku Tuhan? Allah ungkit balik peristiwa hari ini. Allah ungkit balik. Baik. Ada soalan tambahan? Tak ada kita move on. Okey, semua manusia, semua roh tu masuk balik dalam badan Adam. Sekarang Allah ajar Adam something. Allah kata, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar kepada Adam asma, nama-nama. Asma, nama-nama. Tentang perkataan asma, nama-nama. Asma ni kita boleh terjemah nama. Asma juga kita boleh terjemah ciri-ciri. Ciri-ciri. Tak kisahlah Allah ajar asma nama ke, Allah ajar ciri-ciri ke. Ayat ni tuan-tuan kompleks sikit. Ada banyak tafsiran dan banyak tadabbur kita boleh ambil. Tapi saya nak ambil satu bahagian tadabbur saja. Satu bahagian saja untuk bincang malam ni. Allah ajar Adam asma-asma. Cik Hadi tadi. Umur apa Cik Hadi? Saya first time jumpa ni. Umur 19. 19. Patutlah dengar seorang muda. Terima kasih. Cik Hadi stay situ Ustaz. Okey. Hadi, sekolah tu, saya tanya ni, dah agak dah budak sekolah. Baik Hadi, dengar sini. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah ajar Adam pelbagai nama-nama. Dulu, masa ustaz sekolah dulu, kalau esok exam, tak sempat baca buku dah.
kami akan buka dekat bahagian belakang buku teks, tengok glosari. Glosari tu tuan-tuan adalah kumpulan nama-nama. Contoh ayat tu. Contoh tuan-tuan, kalau dia kata acid mantle. Benda apa acid mantle? Kalau kita boleh bincang, boleh hurai, maksudnya kau lulus bab tu. Collagen. Collagen tu apa? Kalau kita boleh hurai collagen tu apa? Maksudnya bab collagen kau dah lulus. Kau dah ekstrim. So Hadi. Oh Hadi, jangan tutup mic je, boleh lari. So Hadi, contoh kalau esok nak exam, hari ni buka buku, kawan kita pun tanya. Okey Hadi. Alfonso de Albuquerque. Siapa dia? Mak tak tahu lah. Macam dah dengar. Tak Hadi. Maksudnya kalau kita, siapa dia Mamat tu? Maksudnya ada sebab untuk risaulah exam esok. Sebab sebut satu perkataan, kita tak tahu. Adam, dia diajar asma, semua istilah-istilah itu, dan bila sebut ke Adam, Adam boleh explain. Menunjukkan bahawa Adam diajar ilmu untuk hidup atas muka bumi. Tuan-tuan ingat apa malaikat kata tadi? Makhluk ni pun akan buat rosak juga ke? Makhluk ni pun akan tumpah darah juga ke? Dengar elok. Allah kata, korang tak tahu benda yang Allah tahu. Sekarang Allah ajar Adam. So tuan-tuan, Adam telah diajar cara-cara untuk jadi khalifah yang lebih baik daripada jin. Ini benda besar yang Allah bijak kita. Allah telah ajar Adam asma-asma, semua nama-nama, semua kemahiran-kemahiran untuk jadi khalifah yang lebih baik daripada jin atas muka bumi. Dan ingat, khalifah ni dia akan transfer. Kebaikan manusia tuan-tuan, hebatnya manusia adalah ayah boleh transfer maklumat dan ilmu pengetahuan kepada anak. Which is binatang tak boleh buat. Binatang tak boleh cipta skill baru. Lembu zaman sekarang dengan lembu zaman dulu, itulah perangai dia. Itulah perangai lembu. 18 generasi pun itu perangai lembu. Manusia tak. Manusia makin lama makin develop, ilmu makin tambah. Sebab ilmu generasi dulu dipasing kepada generasi akan datang, kemudian generasi akan datang akan develop, berkembang. Itu kelebihan kita. Kita boleh diajar. Bukan setakat kita diajar oleh Allah, kita diajar oleh sesama kita. Diajar. Which is binatang tak boleh buat. Itu preparation Allah Ta'ala untuk makhluk bernama manusia di atas muka bumi. Maka sekarang, Allah pun ajar asma-asma itu kepada Adam. Wa'allama Adam al-asma' kullaha. Allah ajar nama-nama, segala skill-skill ni Allah ajar semua sekali bagi ke Adam. Summa, kemudian, aradahum alal malaikah. Allah pun pergi jumpa para malaikat, Allah pun tanya malaikat, Allah tunjuk benda-benda tersebut kepada malaikat. Allah tanya, malaikat-malaikat, ingat tak korang tanya soalan dulu? Sekarang Allah nak tanya pula. Anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Hadi, malaikat ni bijak ke bodoh? Malaikat ni dia fokus pada kerja dia je. Point dia bijak ke bodoh? Point dia bijak. Berani hang cakap malaikat bodoh. Tak berani. Malaikat bijak lah. Bijak. Malaikat tak bijak. Sekarang Allah tanya malaikat-malaikat, anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Malaikat-malaikat, cuba hang bagi tahu semua benda ni kalau korang betul sangat. Apa yang kalau korang betul sangat? Sebab tadi malaikat tanya, makhluk ni akan buat tumpah darah ke? Malaikat, kalau korang rasa betul makhluk ni akan tumpah darah, buat rosak berbagai, cuba korang bagi tahu benda-benda ni apa dia. Kalau hampa betul sangat. Maka malaikat yang bijak ni kata, Subhanaka, Maha suci engkau wahai Tuhan. La ilma lana, kami tak tahu. Illa ma'alam dana, kecuali benda-benda yang kau ajar kami. Innaka antal alim. Sesungguhnya yang bijak tu engkau. Hakim. Yang maha tahu yang bijak tu engkau, bukan kami. Jadi tuan-tuan, kesimpulan mudahnya adalah begini. Para malaikat bukan tak bijak-bijak. Malaikat bijak. Tapi malaikat kata, Allah, kami tahu benda yang kau ajar. Ada benda yang kau ajar dekat Adam, dekat manusia, dan kami tak tahu. Kesimpulan tuan-tuan. Ingat tadi saya bincang isu bijak tak bijak? Malaikat bijak tak? Malaikat bijak.
tapi mereka tak diajar cara untuk survive atas muka bumi. Manusia bijak lah, manusia bijak. Tapi manusia tak diajar cara-cara untuk survive untuk kehidupan langit. Kita diajar untuk survive dekat bumi. Maksudnya bijak kita dengan bijak malaikat tak sama. Set yang Allah ajar manusia dengan set yang Allah ajar malaikat tak sama. Masing-masing ada kemahiran masing-masing. Malaikat tak berhak untuk mentadbir bumi. Malaikat yang mahir untuk puji Allah, sucikan Allah, tak boleh untuk urus bumi. Allah kena jadikan khalifah lain, which is bukan malaikat, untuk duduk dan takbir bumi ni. Dan itulah manusia yang Allah boleh ajar. So Adam telah diajar cara untuk stay, hidup, takbir bumi ini. Qala. Kemudian Allah kata, ya Adam, Maisat. Malaikat tak kerti jawab ni. Adam, Maisat. Ya Adam, anbi'uhum bi asma'ihim. Adam, cuba kau bagi tahu Sat. Sekolahkan sekejap para malaikat ni tentang benda-benda ni. So Adam, cendawan apa dia? Pak, Adam explain. Sebutkan pokok-pokok yang tak boleh dimakan. Pak, Adam explain. Malaikat tak tahu. Okey Adam, buaya tinggal di mana? Pak, Adam bagi tahu. Malaikat tak tahu. Adam tahu. Malaikat tak tahu. Malaikat macam yang Hadi cakap tadi, sebahagian malaikat, bukan sebahagian, semua malaikat hanya tahu kerja dia sahaja. Kalau suruh malaikat yang jaga neraka, malaikat yang jaga neraka, kalau suruh dia tukar kerja jaga pintu syurga, dia tak erti. Dia tak diajar. Ataupun suruh malaikat yang turunkan rezeki, turunkan hujan. Tuan-tuan panggil, dekat apa? Turunkan hujan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan suruh malaikat tersebut untuk cabut nyawa, dia tak boleh buat. Dia tak erti. Bukan bidang dia. Dia tak diajar. Samalah juga malaikat tak diajar benda kemanusiaan. Manusia tak diajar benda kemalaikatan. Adam, kau bagi tahu dekat mereka benda-benda ni. Jadi tuan-tuan, punca mulia status manusia yang menyebabkan manusia lebih tinggi mulianya daripada malaikat ni apa dia? Satu, roh. Ingat kita bincang tadi? Roh. Sebentar tadi malaikat sujud dekat kita sebab roh yang ada dalam badan kita lebih mulia daripada malaikat. Yang kedua, yang menyebabkan kita mulia lebih pada malaikat adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. So tuan-tuan, dua benda ni menyebabkan kita lebih mulia pada malaikat. Roh kita elok lebih pada malaikat, ilmu yang Allah ajar kita lebih hebat, lebih tinggi, lebih bahagiannya, lebih tahu daripada malaikat. Falamma anba'hum bi asma'ihim. Lalu tak kala diberitahu kepada para malaikat tersebut nama-nama tadi, ketika Adam bagi tahu, Adam sekolahkan para malaikat ni, Allah pun jawab, alam aqul lakum, malaikat, kan aku dah cakap dah, aku tu Allah. Alam aqul lakum, malaikat, kan aku dah cakap dah tadi kan, inni a'lam ghaimas samawati wal ard. Kan aku dah bagi tahu bahawa aku ni a'lam, aku ni maha tahu ghaibas samawati wal ard. Benda-benda ghaib langit bumi. Benda-benda masa depan Allah tahu, aku tahu. Benda-benda ghaib langit bumi aku tahu. Tumpah darah ke, bunuh tak bunuh ke, semua aku tahu malaikat. Kan aku dah habaq dah sebelum ni. Alam aqul lakum anni a'lam ghaib samawati wal ard wa a'lam ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Kan aku tahu, kan beritahu dah, aku tahu benda yang kalian buat terang-terang nyata kan, dan benda yang kalian sembunyi-sembunyikan, kan aku dah beritahu bahawa aku tahu. Baik tuan-tuan, itu tiga benda yang Allah beritahu kat para malaikat. Allah beritahu kat para malaikat, kan aku dah kata aku tahu benda gaib, aku tahu benda yang kalian nyatakan, aku tahu benda yang kalian sembunyikan, kan aku dah kata macam tu kan. Tuan-tuan, sekarang beritahu saya, ayat ni cara Allah cakap pelik. Ini 3 poin yang Allah cakap, dan 3 poin ni cara Allah cakap pelik. Beritahu saya, apa yang pelik? Anyone? Apa yang pelik? Katan a'lamu ke Ustaz? Apakah? A'lamu tu ke? Sebab 3-3 tu dia a'lamu. Tak apalah. Allah tahu tu tak ada pelik apa-apa. Apa pelik tuan-tuan? Yang kalian sembunyikan. Kenapa dengan kalian sembunyikan tu? Sebab dalam tu malaikat nyatakan yang sembunyi tu. So Kak Maimunah kata, ayat tu tak apalah yang Allah tahu benda gaib, tak apa. Yang Allah tahu benda nyatakan, tak apa. Ayat tu kata,
Allah tahu benda kalian sembunyikan. Adakah benda yang malaikat sembunyikan daripada Allah? Mana ada? Betul tak? Malaikat dia bukan makhluk yang boleh menyembunyikan daripada Allah. Tak. Malaikat siap bagi tahu Allah dia pernah buat tumpah darah berbagai ke? Bukan malaikat pendam, malaikat voice out kepada Allah Taala. Malaikat bukan makhluk yang boleh menyembunyikan. Jadi ayat yang ketiga tu Allah tahu benda kalian sembunyi. Ayat tu kedengaran pelik. Dan satu lagi tuan-tuan, tadi Allah sebut dah Allah tahu benda gaib. Kemudian Allah stres antara benda gaib yang aku tahu, yang kalian tahu, yang aku tahu adalah benda gaib yang kalian sembunyikan. So tuan-tuan, ayat tersebut nampak sangat pelik. Allah stres. Dia tahu benda gaib, Allah stres. Allah tahu benda kalian sembunyikan. Soalan, siapa sembunyikan apa? Ada siapa-siapa sembunyikan something daripada Allah ke? Tuan-tuan, dalam kisah ni ada siapa-siapa sembunyikan something daripada Allah ke? Jawab Ustaz. Adalah Ustaz. Sebab itu Allah cakap. So apa benda disembunyikan? Siapa sembunyikan? Sembunyikan dalam kita, dalam hati kita. Mana orang tahu? Allah je yang tahu. Cerita ni. Siapa sembunyikan apa? Mungkin iblis ke? Iblis somewhere around there dan iblis sembunyikan something. Jadi tuan-tuan, ayat ni Allah tak bercakap dengan iblis, Allah bercakap dengan malaikat. Tapi tuan-tuan, somewhere around there, ramai-ramai ni semua malaikat, tapi dekat belakang hujung sana tu ada seekor iblis. Ada seorang, ada jin seekor nama iblis. Iblis duk dengar. Iblis duk tengok makhluk yang baru ni. Iblis duk tengok malaikat duk sujud. Iblis duk tengok Allah puji Adam. Iblis duk sembunyi something dalam hati. Iblis ada sembunyi something dalam hati. Allah bercakap dengan malaikat. Tapi mesej ini, aku tahu benda gaib. Aku tahu benda kalian sembunyi dalam hati. Walaupun Allah cakap dekat malaikat, mesej tu adalah untuk iblis. Yang ada kat belakang hujung sana tu. Ingat Allah cakap dekat malaikat tapi mesej tu untuk iblis dengar. Istilah kita orang Melayu, marah anak sindir menantu. Cakap dengan malaikat, sindir iblis. Marah anak sindir menantu. Kita kata ke anak lelaki kita, pukul 10 dah takkan tidur lagi kot. Padahal kita nak sindir menantu perempuan kita, pukul 10 dah takkan tak masuk dapur lagi, duduk dalam bilik buat apa lagi. Kita marah anak, sindir menantu. Allah kata dekat malaikat, sindir iblis. Sebab iblis ada sembunyikan sesuatu. Tuan-tuan beritahu saya, iblis sembunyikan apa? Dia rasa dia lebih daripada manusia. Alright. Kedengkian. Dia dengki dan dia tak nak sujud. Baik. Jannah, dia sembunyikan apa? Kedengkian. Apa dia? Kedengkian. Okey. Dengki. Dia sembunyikan dengki. Alright. Ada jawapan lain tak? Dia sembunyikan apa? Kesombongan dia. Kesombongan. Alright. Tuan-tuan dapat perkataan-perkataan tersebut. Sekarang kita bagi tahu apa yang dia sembunyikan. Tadi Abang Sobri, Allah sebut tadi, Allah nak cipta khalifah baru atas muka bumi ke Abang Sobri? Tadi Allah sebut. Ya Ustaz, betul. Dia nak buat apa tadi? Jadikan. Mengadakan. Ja'ala. Allah tak kata Allah nak khalaqa khalifah. Allah tak kata Allah nak cipta khalifah. Allah tak kata. Allah kata Allah nak menjadikan. Ja'ala. Abang Sobri, dengar sini ya. Kalau dekat pejabat, bos kita bagi tahu kata, bos nak mengadakan jawatan pembantu bos. Kalau bos kita kata dekat kita, Sobri, aku nak mengadakan, nak menja'alakan jawatan pembantu bos. Bagi tahu saya, apa yang bos tu boleh buat untuk jawatan tu ada. Siapa yang akan pegang jawatan tu? Bang Sobri. Macam mana Ustaz dia bos akan bagi jawatan tu kepada kita kan? Kita siapa dia? Saya ulang balik soalan saya. Selama ni dekat pejabat tu tak ada jawatan pembantu bos, tak ada. Sekarang bos buat pengumuman, aku rasa aku perlu PA lah, pembantu peribadi aku. Aku nak adakan jawatan tersebut. Soalan,
Bila sebut nak mengadakan, bagaimana bos nak isi jawatan tu? Apa bos boleh buat? Bos boleh? Lantik. Apa dia? Lantik seseorang. Seseorang tu main mana kak? Main mana? Seseorang yang Allah berkenan lah. Tuan-tuan, bos bila dia kata dia nak adakan jawatan baru, ada dua cara dia boleh buat. Sama ada siapa-siapa staff ada naik pangkat, ataupun buat opening, orang baru main apply. Bila Allah kata Allah nak mengadakan khalifah atas muka bumi, ada dua cara. Sama ada siapa-siapa naik pangkat jadi khalifah, ataupun cipta baru. Maka sekarang, bila Allah kata, malaikat-malaikat nak buat khalifah lah, Iblis dengar. Sebab Iblis ada dekat langit ketujuh sama-sama dengan mereka yang lain. Maka sekarang, Allah tak kata nak lantik Iblis. Tapi Allah kata Allah nak mengadakan khalifah atas muka bumi. Maka Iblis duduk atas langit tersebut, dia pun kata, keras ada pula. Dia rasa macam dia layak. Dia rasa macam Allah akan upgrade dia jadi khalifah bumi. Tuan-tuan, ingat, Allah cipta jin sebelum manusia. Jin gagal. Jin yang gagal tersebut, Allah dah swipe up everything. Allah dah musnahkan semua jin-jin jahat. Yang tinggal jin-jin yang soleh-soleh ya atas muka bumi pada waktu tu. Tak ramai pun. Siapa jin yang paling soleh waktu tu? Nama dia Iblis. Dengar statement saya tak? Jin yang paling baik pada waktu itu nama dia Iblis. Tu jin paling baik. Iblis pada waktu itu. Betapa hebatnya jin ini pada waktu itu, jin diciptakan untuk bumi. Tapi beza dengan manusia, jin ada sayap. Malaikat jin ni, Iblis ni, fokus pada Iblis seorang. Iblis ini, dia punyalah baik. Dalam hadis Nabi beritahu, tidak ada tempat di bumi melainkan Iblis pernah sujud dan puji Allah Ta'ala. Hingga kan dibuka langit pertama, Iblis naik langit pertama, tidak ada tempat di langit pertama melainkan Iblis puji Allah Ta'ala. Sampailah akhirnya dibukakan langit ketujuh, Iblis boleh duduk dekat langit ketujuh bersama dengan para malaikat yang ramai. Iblis satu-satunya jin yang ada di langit ketujuh pada waktu itu bersama dengan para malaikat yang ramai. Iblis satu-satunya jin yang boleh buat macam tu. Nak habaq kata yang tu maqam tinggi Iblis tu. Ni kira tok wali gila-gila ni. Memang dah sampai kat langit. Bukan roh sampai langit, tubuh Iblis pun sampai kat langit dah. Punya mantap. Sekarang, bila Allah bagi kata Allah nak mengadakan khalifah atas muka bumi, dia tengok-tengok kata, mana ada jin yang lagi bagi pada aku? Akulah yang paling layak memegang panji-panji khalifah atas muka bumi ni. Iblis teringin. Tiba-tiba Allah tak upgrade siapa-siapa, Allah cipta makhluk baru. Maka Abang Sobri, bila bos bagi tahu kata nak mengadakan jawatan gaji tinggi tersebut, Abang Sobri duk bayang kata, akulah kot. Tengok-tengok ambil orang baru. Kita pun, tapi tak cakap. Sembunyi kan. Maka sekarang Allah sindir Iblis dengan perkataan. Dalam hati. Dia cakap dalam hati je, dia teringin dalam hati je. Macam mana kita tahu dia teringin? Sekejap lagi kita baca. Maka tuan-tuan, keingkaran Iblis. Baru kita bincang pasal keingkaran Iblis. Maka tuan-tuan, Abang Sobri, ada dua benda menyebabkan kita mulia. Apa dia tadi Abang Sobri? Satu? Roh yang ada dalam badan. Dua? Roh. Ya. Ilmu. Ilmu yang... Roh satu, ilmu. Tadi Allah tiup roh, Allah suruh malaikat sujud. Sekarang Adam berjaya demonstrate bahawa dia ada ilmu. Tadi Allah tiup roh, malaikat sujud. Sekarang Adam berjaya membuktikan dia ada ilmu. Maka apa Allah suruh? Iz qulna lil malaikah. Allah kata dekat para malaikat. Ya kau. Kita dengar sekarang ni kata roh ni. Baik. Manusia dan juga binatang pun ada roh juga. Baik. Tapi manusia mulia sebab dia ada akal. Baik. Di sini dia ada roh dan ilmu. Okey, faham. Itu soalan dia. Okey, pertama sekali tuan-tuan, semua makhluk hidup ada roh. Jin ada roh, kita pun ada roh. Siapa tu? Malaikat pun ada roh. Sekarang isu nombor dua adalah status mulia ni nak tengok kat mana? Abang beritahu kata orang selalu sebut berakal.
Saya nak tanya Abang San. Akal guna untuk hadam apa? Hadam ilmu lah. Untuk hadam ilmu lah. Jadi kalau ada orang kata akal menyebabkan kita lebih mulia daripada malaikat binatang semua, statement tu betul lah. Sebab akal ni adalah tanda orang berilmu. Ya'qilun kan Allah sebut, orang-orang yang ya'qilun, orang-orang berakal kan, merujuk kepada kemahiran untuk hadam ilmu lah. Baik, patah balik kat sini. Okey. So Abang Nan pula dah. Abang Sobri, mulia kita sebab dua. Mulia nombor satu adalah kerana kita ada roh yang hebat. So tadi malaikat sujud sebab ada roh. Sekarang malaikat Adam berjaya demonstrate dia ada ilmu. Apa Allah suruh? Izqulna lil malaikah, Allah kata dekat malaikat, usjudu li Adam. Sekarang sujud sekali lagi kepada Adam. Sekarang sujud sekali lagi kepada Adam. Sekali lagi tu tak sebut. Tapi kita faham lah sekali lagi sebab tadi sujud sebab lain, sekarang sujud sebab lain. Fasajadu, maka sujudlah semua sekali illa iblis. Tapi mama iblis tak mau sujud. Sujud semua sekali, tapi iblis tak mau sujud. Kana minal jin. Sebab dan iblis tu salah seorang daripada kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbihi. Dia telah merosakkan perintah Tuhan dia. Ingat awal tadi Allah sebut kata, malaikat kata, manusia ni akan buat rosak atas muka bumi ke? Tengok iblis. Iblis tak mau ikut perintah Tuhan dia. Allah panggil apa? Fafasaqa an amri rabbihi. Dia telah buat rosak terhadap perintah Tuhan dia. Ini contoh-contoh khalifah gagal. Dia telah membuat rosak perintah Tuhan dia. Jadi tuan-tuan, arahan sujud pertama sebab ada roh. Arahan sujud kedua sebab ilmu. Malaikat semua sujud, mamat iblis tak mau, dia jin. Dia tak mau sujud. Badan pun tak mau sujud, minda pun tak mau sujud kepada Adam. Fafasaqa an amri rabbihi. Dia telah rosakkan perintah Tuhan dia. Qala. Allah tanya. Baik tuan-tuan. Allah marah ke iblis tak mau sujud dekat Adam? Allah marah ke? Anyone? Allah marah. Kak Lim Basri. Yes, Ustaz. Baik. Iblis, Allah kata sujud. Iblis tak mau sujud dekat Adam. Allah marah tak marah? Marah. Allah nak penampak lah orang ni. Should be. Sekarang dengar tuan-tuan. Iblis, ketika iblis tak mau sujud, Allah kata, iblis kenapa tak mau sujud? Allah belum marah. Bukan tak marah, belum marah. Allah kata, Allah kata, ya iblis, wahai iblis, dengar statement tu. Ya iblis. Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khulaqtu biyadayya. Iblis, pasal apa yang menghalang engkau daripada sujud kepada Muhammad Adam ni yang khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri ni Adam. Iblis. Tuan-tuan, Allah tak marah. Allah tanya. Allah tak kata, "Hai, hang dah hak apa ni?" No, Allah tak kata macam tu. Allah investigate, Allah nego lah. Allah consult dengan iblis. Allah tanya, wahai iblis, apa yang halang engkau ni? Lutut sakit ke apa ke? Pasal apa? Tak dengar ke arahan tadi ke sebab apa? Cuba bagi tahu. Ma mana'aka, apa yang halang engkau? Antas judua lima khalaqtu biyadai, sujud kepada sesuatu yang aku cipta dengan tangan aku sendiri. So Kak Lin, Allah gambarkan Adam sebagai lima khalaqtu biyadai. Allah cipta dengan tangan Allah sendiri, handmade. Kak Lin, sekadar Kak Lin tahu, kalau Allah nak cipta sesuatu, apa perlu Allah buat untuk cipta sesuatu? Apa perlu Allah buat? Just sebut je. Kun, fayakun. Just say. Jadi tuan-tuan, Allah nak cipta sesuatu, Allah hanya perlu kata kun, fayakun. Jadi, maka jadi. Tapi dekat sini Allah kata Adam handmade. Allah take effort to produce something yang handmade. Maka Allah kata ke Adam, tuan-tuan, Akak Lin, kalau kapet yang keluaran kilang print up dengan kapet sulam satu-satu handmade, mana mahal? Yang sulam.
Yang Kita handmade. pun tahu handmade. Dulu tuan-tuan, saya duk bayang kata kereta Ferrari tu keluar kilang macam kereta lain ya. Rupanya tak, handmade, jack satu-satu, sulam satu, pasang skru satu. Segala benda handmade. Point dia kat sini adalah Allah bagi tahu this one handmade, okay? Apa halang kau daripada sujud kepada yang aku handmade ni? Astakbarta ke kau ni sombong iblis? Sombong sombong. Ataupun kunta minal alin. Ke engkau salah seorang daripada yang atas-atas, yang kayangan-kayangan sangat. Ke engkau rasa macam kau ni tinggi sangat menyebabkan kau tak layak untuk sujud kepada yang aku cipta handmade ni. Pasal apa iblis? Cuba abang ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Pasal apa iblis? Apa yang halang engkau sujud sedangkan aku yang perintahkan? Ingat, kalaulah manusia ni tuan-tuan, kita kena faham bahawa kita tak suka macam mana pun, perintah itu datang daripada Allah. Bila perintah datang daripada Allah, suka tak suka, sami'na wa ata'na. Tuan-tuan bayangkan hari Selasa ini Anwar Ibrahim bawa SD pergi jumpa Agong, betul lah dia ada numbers, anggap macam tu. Tiba-tiba Agong kata, COVID-19 punya pasal, maka saya tak mahu bubar, saya tak mahu whatever, bagi Muhyiddin kekal juga. Sampai PRU akan datang. Kalau Agong cakap macam tu. Agak-agak penyokong Anwar puas hati tak? Mungkin tak puas hati. Soalan, lepas tak puas hati boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Agong cakap, daulat tuanku, sami'na wa ata'na. Tuan-tuan, itu orang ada kuasa. Dia boleh perintahkan meskipun kita tak suka. Maka Allah kata, iblis, whatsoever hang punya reason pun, kan aku yang suruh ni. Derhaka tuanku pun benda besar, takkan kau nak derhaka Tuhan? Pasal apa iblis? So tuan-tuan, adakah Allah marah? Allah tak marah lagi. Allahkah Allah hukum? Allah tak hukum lagi. Allah tanya pasal apa? So tuan-tuan, ingatan Allah setelah iblis tergelincir. Saya guna perkataan tergelincir sebab ada tempat Allah panggil perbuatan iblis itu tergelincir. Bukan benda besar. Tergelincir. Dengar, iblis tak sujud kepada Adam benda kecil. Jangan bantai lagi, jangan bash lagi, jangan keluar live lagi, dengar dulu. Ayat ni bagi tahu kat kita, tak ada apa pun iblis, pasal apa kau ni? Iblis tak sujud kepada Adam benda kecil. Bukan benda itu menyebabkan Allah marah iblis. Allah ingatkan iblis selepas dia tersalah, tergelincir tersebut. Allah ingatkan bahawa Adam ni Allah cipta dengan tangan Allah sendiri. Allah ingatkan iblis agar tak sombong. Allah ingatkan iblis agar tak anggap dia kayangan sangat, orang atas-atas. Allah ingatkan iblis bahawa perintah ni, perintah Allah kau kena buat juga. So iblis, pasal apa ni? Iblis cuba habak, right? Ya, Allah belum marah. Allah belum hukum. Qala, iblis jawab. Iblis kata, ana khairu minhu. Kau tanya pasal apa aku tak mahu sujud? Aku lagi baik daripada Mamat ni. Aku lagi baik daripada Adam ni. Ana khair, aku lebih mulia, aku lebih baik. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan, engkau cipta aku daripada api. Wa khalaqtuhu min tin. Dia tu tanah je pun. Allah, aku lebih baik daripada Adam ni. Engkau cipta aku daripada tanah. Dia tanah je pun. Tuan-tuan, dia compare apa? Dia compare luaran. Dia compare luaran. Dia tak compare roh. Sedangkan kita faham tadi, mulia kita bukan sebab tanah kita ni, bukan sebab badan. Kita mulia kerana konten dalaman kita, roh kita. Tapi iblis, dia compare luaran. Perangai sebahagian manusia hari ini, dia compare kereta. Aku mulia pada dia, aku pakai BMW, dia pakai Proton je pun. Tuan-tuan, itu bukan status mulia. Konten dalaman. Bukan banding luaran. Luaran, nothing to mulia about. Oh, nothing to mulia about. Oh, bahasa. Luaran tak ada apa yang mulia. Dalaman penyebab kita mulia atau tidak. Iblis, dia compare mulia pada luaran. Dia kata, aku api kot. Dia tanah je pun. Bukan setakat tu, dia beritahu lagi, lam akun li asjuda li bashar khalaqtuhu min salsalin min hama'in masnun. No way, lam, never, not in million years. Takkan. Lam akun li asjuda li basharin khalaqtuhu min salsalin min hama'in masnun.
Never. Sama sekali aku tak akan sujud kepada satu bashar, kepada satu lembaga, khalaqtuhu min salsalin min hama'in masnun. Satu lembaga tubuh yang engkau cipta daripada tanah lekeh, liat, kering, sumpul, lumpur, pelbagai tu. Tuan-tuan, nampak tak dia ungkit perhabis bahawa bahan nak cipta Adam tu sangat lekeh. Dia ungkit perhabis. Aku nampak dah semua benda tu. Allah cipta dengan semua benda yang lekeh-lekeh tu. Iblis nampak kan kita diciptakan? Aku tak akan sama sekali. Never. Not in a million years. Never. Ara'aitaka hadzal ladzi qaramta alayya? Apakah ini pada hemat engkau yang kau nak muliakan lebih pada aku? Ni? Hadza? Ni? Tuan-tuan, tengok sini. Iblis kata dekat Adam, hadza, ini. Tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, dia seolah-olah, bahasa Melayu tuan-tuan, dengan orang kita panggil dia. Kita tak panggil ia. Saya ulang balik. Dalam bahasa Melayu, kepada satu orang, kita panggil dia. Kita tak kata ia. Tapi Iblis, dia tak guna perkataan ia untuk Adam. Tapi dia guna perkataan ni, hadza. Ni, hadza. Ni, hadza. Tuan-tuan, this one, this. Dia layan Adam macam bukan orang. Macam bukan makhluk bernyawa. This one, ni, this. Yang ni, ia, ini, bukan dia, ia, this one. Tuan-tuan, saya pernah tengok Barack Obama debate dengan John McCain. Ini masa Barack Obama bertanding presiden dulu. Ada presidential debate. Barack Obama tengah, John McCain tengah debate. Dia pun kata, Dear American, do you really want that to become our president? That to become our president? Tuan-tuan, punya lekeh. Dia tak anggap Obama macam orang pun. Dia kata, that one. Tuan-tuan, Iblis guna benda yang sama. This one, hadza, ini yang kau nak muliakan lebih daripada aku? No way. Qala. Sekarang tuan-tuan, Iblis menjawab. Ni orang Melayu, cukup tak suka anak menjawab. Apa Iblis buat? Iblis menjawab Allah Ta'ala. Apa Iblis buat? Iblis mengwajarkan kesalahan dia. Dia tak sujud satu hal. Dia defend kenapa dia tak mau sujud. Dia mengwajarkan. Dia justify kesalahan dia. Yang ketiga, dia compare mulia dunia. Dia lupa, dia ingkar habis semua perintah dan ingatan Tuhan tadi. Dia ingkar lepas Tuhan peringat. Qala, maka Allah kata, fahbit minha. Wow, menjawab. Fahbit minha. Kalau macam tu, kau turun daripada daripada tempat ni. Tuan-tuan, ni orang bahas. Sama ada ni merujuk kepada jannah. Sebab ni merujuk kepada sesuatu yang mu'annas. Siapa-siapa tak faham tu abaikan. Ni orang-orang yang ada basic Arab. Ni untuk merujuk kepada sesuatu yang mu'annas. Maka orang bincang adakah ni merujuk kepada jannah, syurga ataupun sama, langit. Dua-dua mu'annas. Tapi abaikan tuan-tuan, tak kisah. Saya nak bincang kata, Allah kata, wow, kau menjawab. Fahbit minha. Kau keluar daripada syurga ini ataupun langit ini. Kau keluar. Kau turun. Bukan keluar, silap. Turun. Fahbit. Fahbit maksudnya turun. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ada perkataan nazala dengan fahbit. Nazala turun. Pernah dengar nuzul Quran kan? Penurunan Quran. Nazala turun, fahbit pun turun. Bezanya, nazala turun boleh naik, turun boleh naik. Tapi fahbit turun tak boleh naik. Macam lift. Lift orang tak guna perkataan fahbit. Habata untuk turun lift. Sebab turun lift boleh naik. Tapi fahbit ni turun yang tak boleh naik. Maksudnya lebih kurang macam turun dengan tangga, turun dengan tali, lepas tu tangga naik atas. Tali naik atas. Itu namanya fahbit. Maka Allah kata dekat Iblis yang sekarang ada kat langit. Allah kata, wow, kau turun pergi balik kat bumi. Tak payah stay kat sini. Fahbit minha. Fama yakuna laka an tatakabbar fiha. Tak layak, tak wajar untuk engkau tak wajar untuk engkau sombong dekat sini. Maka tuan-tuan, ini penting, benda besar. Tak layak untuk sombong dekat syurga. Tak layak untuk sombong dekat syurga. So tuan-tuan, kalau orang ni Iblis dah masuk syurga, sombong kena keluar.
Kalau kita sombong sebelum masuk syurga, lagi tak layak masuk. Saya ulang balik. Kalau iblis dah masuk syurga sombong kena keluar, maka kalau kita sombong sekarang, confirm tak masuk. Dan tuan-tuan pun pernah dengar hadis berkenaan dengan isu ini. Maka Allah kata, keluar engkau turun daripada sini, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tak layak untuk engkau sombong dekat tempat ni. Fakhruj, keluar sekarang. Innaka minas sagirin. Hari ini engkau orang sagir, engkau orang kecil, engkau orang lekeh. Dengar perkataan tuan-tuan, Allah panggil orang sagir, orang lekeh. Tuan-tuan, orang lekeh ni hina, orang lekeh ni dilaknat Allah Ta'ala ke? Jawab saya, Ustaz. Allah panggil dekat siapa? Dekat iblis orang lekeh, sagir, orang kecil. Orang kecil ni dilaknat Allah Ta'ala ke? Jawab saya. Tak boleh jawab. Ya, Nuha. Ustaz. Ya, Hadi. Lekeh tu maksudnya golongan yang lekeh-lekeh tu macam mana? Orang kalau hang panggil kat orang tu lekeh lah dia tu. Orang kecil, sorry kecil, kabir besar. Orang kecil. Bahasa kita, orang kecil ni orang macam mana? Hadi? Orang kecil. Orang kecil, orang lekeh. Okey, contoh kalau dia tu kerja sapu sampah tepi jalan, lekeh tak lekeh? Orang anggap lekeh. Orang yang anggap lah. Tuan-tuan, dia pun tahu kerja dia tu lekeh. Dia pun tahu. Dia hanya pakai proton Pro2 kancil 7 hand. Beli cash 1,500. Dia pun tahu dia lekeh. Betul tak? Bahasa manusia, orang macam tu sorry, lekeh. Soalan saya, adakah orang lekeh Tuhan laknat? Tidak. Statement kita kena faham. Orang lekeh Tuhan tak laknat. Jadi iblis ni Tuhan dah laknat belum? Belum. Tuhan baru marah. Maka Tuhan hukum. Hukuman dia apa dia? Hukuman dia kau turun atas muka bumi. Itu je pun. Tuan-tuan, anak kita, bayangkan kita kat dunia, anak kita buat salah. Contoh tuan-tuan, contoh. Kita guna isu yang sama, sujud. Kita kejut anak kita sembahyang subuh. Anak kita kata, pasal pun nak sembahyang subuh? Anak kita tak sembahyang subuh. Tengok jam pukul 10 pagi dah baru bangun. Kita kata, Abang Long, sembahyang subuh tak tadi? Abang Long kata, tak sembahyang subuh. Kita marah tak? Parent yang baik kita kata, pasal apa tak sembahyang? Tak terjaga ke apa ni? Pasal apa tak sembahyang? Alarm clock tak bunyi ke apa? Pasal apa tak sembahyang? Mak dah kejut kan? Pasal apa tak sembahyang ni? Kita bukan pergi nampak terus. Kita tanya dulu pasal apa? Tiba-tiba anak kita jawab, subuh tak subuh? Malas dah subuh. Semalam subuh, hari ni subuh. Bila dia menjawab tuan-tuan, nak nampak tak mau? Kita tampaklah anak macam ni. Kita hukum. Lepas kita hukum, kita halau dia keluar rumah ke? Lepas kita hukum, kita kata hang bukan anak aku ke? Tak. Kita hukum, tapi lagi sejam dua kita okey dah balik. Kak Mai. Kak Mai kan parent, nak tanya lah juga. Kak Mai. Ya. Bila anak kita derhaka sikit, bukan derhaka lah, anak kita buat perangai sikit, kita pun rotan serang, terajang serang, tampak serang, kita pun ambil dia punya phone. Kak Mai nak dengar dia cakap apa Kak Mai? Minta maaf Mama. Dia nak cakap, Mama sorry, Mama tak buat dah, sorry. Itu je pun. Maka sekarang tuan-tuan, iblis, dia tak mau sujud, Allah belum marah. Allah tanya pasal apa? Habaq Mai. Tiba-tiba dia jawab. Bila dia jawab, Tuhan hukum. Istilah kita, Tuhan rotan. Tuhan jentik sikit. Tuhan halau keluar. Istilah kalau kita hari ni kita kata, go to your room. Kau pergi duduk kat rumah kau. Masuk bilik. Tak boleh keluar. Tak boleh tengok TV. Maka sekarang, kau tak boleh duduk syurga. Kau pergi duduk kat bumi. Masuk bilik. Maka sekarang, Allah hukum. Tapi Tuhan benci ke? Tuhan belum benci. Tuhan tak benci. Ini makhluk Allah yang hebat ni. Iblis ni. Maka tuan-tuan, kesilapan besar iblis yang menyebabkan diri dia jadi lekeh. Apa silap iblis yang menyebabkan dia asal hebat, mulia, duduk kat tempat tinggi, sekarang tukar jadi sorir, kecil, lekeh. Apa silap dia? Satu. Dia terus sombong dari terima kebenaran setelah diingatkan.
Kan Allah pesan tadi, pasal apa engkau ni, kan aku yang suruh. Kalaulah iblis kata, oh betul juga engkau suruh. Sorry ya, sekarang saya sujud. Settle lah. Tapi dia tak mau. Dia terus sombong. Yang kedua, dia menjustifikasi keingkaran dia. Dia kata, mana boleh macam ni? Apa saya buat pula? Bla bla bla. Dia menjawab. Dia menjustifikasi keingkaran dia. Tuan-tuan, Tuhan cukup tak suka orang yang buat salah, dia defend kesalahan dia. Defend kesalahan dia. Dia justify kesalahan dia. No. Tuhan tak suka. Dua. Yang ketiga, dia membanding-banding ciri fizikal sebagai ukuran kemuliaan. Kesalahan ketiga. Siapa-siapa yang selalu compare kereta, compare anak masuk universiti berapa orang, compare isteri berapa ramai, compare reti sebuah R ke tak reti. Macam saya banyak kali kena. Oh, Nazar tak reti sebuah R, aku reti. So what kalau aku tak reti sebuah R? Tuan-tuan, setengah orang menjadikan reti sebuah R sebagai nilai kemuliaan. Tuan-tuan, siapa-siapa membanding ciri fizikal sebagai nilai kemuliaan, lekeh. Orang tu lekeh. Sebiji perangai iblis. Tuan-tuan, itu setakat ni baru 3. Hak lagi 3 kita tunggu lagi. Maka tuan-tuan, iblis buat 3 ni baru dia kena hukum. Dan dia Allah panggil lekeh. Ada soalan setakat sekarang, tuan-tuan? Ya, ada satu soalan, Ustaz. Ya, jadi malaikat sujud 2 kali lah. Satu sebab ilmu, satu sebab roh, satu sebab ilmu. Pertama sekali, adakah 2 kali malaikat sujud? Jawapan dia, Allah tak kata untuk kali kedua malaikat sujud. Allah tak cakap macam tu. Tapi surah sana Allah sebut pasal ilmu malaikat sujud. Surah sini Allah highlight pasal roh malaikat sujud. Jadi, mungkin, ini mungkin oleh sebab kita tak boleh nak join, pasal apa dekat sana sujud urusan lain, dekat sini sujud urusan lain, maka ulama ada 2 cara nak explain. Sama ada sujud itu berlaku 2 kali atau Allah bercakap pasal ilmu dan juga roh itu serentak. Saya antara yang setuju kata 2 kali. Pasal apa sebut 2 kali? Sebab tuan-tuan, tiup roh terus sujud, baru bincang pasal ilmu. Kalau tiup roh tak sujud lagi, bincang pasal ilmu, Allah ajar apa bagai, baru boleh sujud pula. Itu take time kan? Maka saya antara yang setuju bahawa tiup roh terus sujud, sebab ayat tadi kata fa sajadah. Maka terus sujud lepas tiup roh. Ayat lain kata lepas tunjuk pasal asma' ni baru sujud. Maka saya antara yang setuju dengan tafsiran bahawa sujud ini berlaku 2 kali. Kalau ada orang yang kata berlaku sekali saja, saya tak kata salah. Okey, kalau kata 2 kali, yang pertama pun iblis tak sujud, yang kedua tu sahih lah dia tak sujud kan. Wallahu alam, sebab bahasa Quran ini perkataan lalu iblis tak sujud, maka iblis tak sujud itu tak semestinya berlaku sekarang on the spot. Kadang ada mungkin juga yang kali pertama tu iblis tak ada. Wallahu alam, kita tak tahu. Benda yang Allah tak cerita, kita tak boleh nak hurai lebih-lebih. Okey. Yang Allah perintahkan malaikat sujud, adakah malaikat ini termasuk juga iblis included? Okey, baik, terima kasih. Pertama sekali, iblis bukan malaikat. Tu confirm. Sebab ayat kita baca surah Al-Kahfi tadi, kana minal jin. Iblis salah seekor daripada jin. Iblis bukan malaikat, tu confirm. Habis Ustaz, arahan untuk malaikat sujud pasal apa? Iblis terlibat. Iblis bukan malaikat. Soalan bagus. Lebih kurang macam ni Abang Hasan. Kalaulah esok Muhyiddin bagi tahu dekat saya, Muhyiddin buat pengumuman, Muhyiddin kata semua pegawai kerajaan, bila Ustaz Nazar masuk je premis kerajaan, semua pegawai kena tabik. Okey? Kalau Muhyiddin umum esok, kalau Ustaz Nazar masuk mana-mana premis kerajaan, pegawai semua kena tabik. Maka tuan-tuan, bila saya masuk dekat pejabat kerajaan, adalah Pak Gad dekat depan tu. Pak Gad tu Pak Gad swasta. Kerajaan upah dia jaga guard. Dia pegawai kerajaan ke? Bukan. Dia Pak Gad je pun. Sekarang bagi tahu saya. Pak Gad swasta tu kena tabik tak? Dekat saya. Kalau dia tak dengar arahan, dia tak tabik lah. Kalau dia dengar, bolehlah dia tabik. Pertama sekali, hang tu kerja dekat memang hang bukan pegawai kerajaan, tapi hang kerja dekat pejabat kerajaan kan? Kalaulah
DO tabik, menteri tabik. Hang Pak Gad dekat pegawai, dekat pejabat kerajaan takkan tak tabik. Hang lekeh je pun dekat sini. So sekarang Adam, seluruh makhluk langit sujud, engkau yang tiba-tiba menumpang kat langit takkan tak sujud. Automatik faham lah. Dan satu lagi tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni, apabila satu orang tu sangat minoriti, kadang-kadang tuan-tuan, contoh-contoh. Tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat, apa tuan-tuan dengar? Khatib tu kata muslimin sekalian. Tuan-tuan sekalian. Dia tak sebut tuan-puan, padahal mungkin ada seorang dua tu perempuan. Tapi kita tak address. Sebab apa? Terkandung sekali lah sebab duduk setempat. Okey? Okey. Ada soalan tambahan? Ustaz, Ada ya. apa yang malaikat Putus. Ulang balik. Asalnya iblis tu sebelum tu dia malaikat Azazil ya. Okey. Adakah iblis tu asalnya malaikat kan? Maksudnya nama dia yang malaikat Azazil kan? Akhirnya jadi dinamakan iblis disebabkan perkara tu. Baik. Isu seterusnya Azazil. Ustaz, bukan kata iblis ni dulu Azazil ke? Dia malaikat Azazil ke? Baik. Mari kita bincang pasal Azazil. Pertama sekali riwayat yang kata dulu iblis nama dia Azazil bagai tersebut palsu confirm. Palsu confirm. Okey, Jannah. Alang-alang Jannah tanya. Beritahu saya. Kalaulah jin yang bernama iblis ni adalah malaikat dulunya, beritahu saya. Dulu dia diciptakan daripada api ke cahaya? Kalau kita sebut api, maka dia bukan malaikat, dia jin. Kalau kita sebut cahaya, maka dia bukan jin, dia malaikat. Pilih satu. Maka sekarang, iblis, dia adalah jin. Siapa bagi tahu? Quran surah Kahfi kita baca tadi. Kana minal jin. Iblis jin confirm. Habis pasal apa dia sujud sama? Tuan-tuan, riwayat palsu yang kata dulu dia malaikat, nama betul dia Azazil berbagai. Tak, nama betul dia iblis, tu nama IC. Nama betul dia iblis, bukan Azazil. Riwayat yang kata Azazil adalah tertolak. Dan riwayat kata dia malaikat adalah tertolak. Ustaz nak tanya Jannah. Kalaulah dia malaikat lepas tu berani lawan Allah Ta'ala, apa justifikasi bahawa Jibril tak akan lawan Allah Ta'ala? Kalau ada seekor malaikat, kalaulah betul iblis ni malaikat, pernah lawan Allah Ta'ala, ada kemungkinan tak ada malaikat kedua, ketiga, keempat, ke-10 lawan Allah Ta'ala? Ada kemungkinan. Tidak. Imannya kita kepada malaikat adalah malaikat sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. No. Tak ada malaikat yang ingkar Allah Ta'ala. Iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin. Wallahu alam. Okey Jannah? Dia bukan ketua malaikat lah. Orang kata ketua malaikat. Lekeh sangat ketua malaikat macam ni. Lekeh sangat. Kesian kat Jibril. Ada soalan tambahan. Kakak nak tanya. Kak Zawiyah. Okey, kita tadi difahamkan manusia ni mulia disebabkan roh dan ilmu. Baik. Dan dia Allah cipta sebagai khalifah pengganti pada jin. Baik. Kan? Jadi kalau pengganti pada jin, ketika itu semua jin telah dihapuskan tapi tinggal jin semua. iblis. Okey. Kan jin iblis yang mana dia paling baik ketika itu. Baik. Dan soalan kakak, macam sekarang ada jin Islam, jin kafir. Baik. Okey, itu isu dia. Okay. Soalan itu akak akan dapat jawapan kelas kedua dan kelas ketiga. Okey. InsyaAllah. Okey. Ada soalan tambahan? Alhamdulillah tak ada. Bila tak ada, kita move on tuan-tuan. Terima kasih. Qala. Ingat Allah, iblis dah tergelincir buat sedikit salah yang kecil. Allah dah minta penjelasan. Iblis menjawab, dia masih sombong. Allah kata, kau nak kena ni. Allah hukum. Bila Allah hukum, Allah panggil dia orang lekeh. Lama tak buat dosa, sekarang buat dosa. Lekeh. Kemudian, macam saya tanya Kak Mai tadi, bila kita marah anak kita, apa kita nak anak kita buat? Kita nak anak kita datang, Allah, tak, Mama, sorry. Iblis, kalaulah iblis kata, Ya Allah, minta maaf, sorry, minta maaf, sorry, minta maaf. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang. Itu Allah yang kita kenal.
Tapi tuan-tuan, Iblis tak buat macam tu. Apa Iblis buat? Qala, Iblis kata, anzirni ila yaumin yub'atsun. Wahai Allah, beri aku penangguhan. Panjangkan umur aku, jangan hukum aku sekarang. Bagi aku penangguhan. Ila yaumin yub'atsun, sehingga hari dibangkitkan semula. Sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Mereka tu manusia. Kiamatlah. Ya Allah, jangan hukum aku sekarang, tangguh aku. Tangguh umur aku bagi panjang. Tangguh bagi panjang sampai hari kebangkitan. Qala, Allah kata, innaka minal munzarin. Apa dia? Sehingga hari kebangkitan, fine. Boleh. Allah tangguhkan umur dia sampai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan. Iblis tahu tak pasal hari kiamat? Iblis tahu tak tahu? Tak tahu. Dia tahu, dia kata bangkit apa? Tangguh umur aku sampai hari kebangkitan. Jadi dia tahu pasal kiamat. Dia beriman kepada kiamat. Soalan kedua, dia percaya tak Allah tu Tuhan? Percaya. Dia percaya Tuhan. Tuan-tuan, dua benda daripada Al-Baqarah lagi Allah kata. Orang beriman ni orang yang percaya Allah dan hari kiamat. Jadi tuan-tuan, Iblis dia percaya Allah Ta'ala dan dia percaya hari kiamat. Soalan, Amir, Iblis ni kafir ke tak kafir? Tak. Sebab dia percaya. Wow, dia tak kafir Iblis sebab kafir, dia percaya hari kiamat dengan dia percaya Allah tu Tuhan. Wow. So Iblis lah masuk syurga balik? Tak tahu. Sebab dia mungkar. Maka tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan dengar perkataan Allah panggil Iblis sebagai minal kafirin. Allah panggil Iblis kafir. Sekarang tuan-tuan, apa itu kafir? Ramai orang duk bayang kata, tak, aku tak kafir, aku percaya Tuhan. Tapi minum arak. Aku tak kafir, aku tahu kiamat. Tapi dia duk buat pelik-pelik. Tuan-tuan, Iblis percaya Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala. Dia tahu syurga itu benar. Dia dah masuk syurga dah pun. Ataupun sekurang-kurangnya lagi ke-7. Dia sampai dah pun. Dia tahu neraka itu benar. Dia tahu hari kiamat. Dia bergaul dengan para malaikat. Dia dah lihat kuasa Allah. Allah terajang jin-jin yang ramai tersebut. Dia nampak everything. Maksudnya tuan-tuan, bak yakin ni, dia yakin sungguh. Sekarang, Allah masih memanggil dia sebagai kafir. Sebab apa? Sekarang tuan-tuan, ramai orang duk bayang kata Islam ni, jadi orang Islam ni sekadar percaya. No. Jadi orang beriman bukan sekadar percaya. Tapi kena manifestasikan kepercayaan tu pada tubuh badan kita. Iblis, dia percaya kiamat, tapi dia tak manifestasi diri dia terhadap percaya kiamat. Tak ada. Dia percaya Allah Tuhan, manifestasi diri dia kepada ketuhanan Allah itu tak ada. Point dia kat sini, dengar sini Ada orang tak semayang, langsung. Tapi dia kata, walaupun aku tak semayang, tapi aku percaya Allah Ta'ala dengan kiamat. Tuan-tuan, ayat macam tu, dengar sini belum tentu dia dianggap orang Islam. Di sudut pandang mata Allah. Tuan-tuan kena beza, tuan-tuan, penilaian Allah dengan penilaian fiqh manusia. Kalau tuan tanya, contoh kalau kita tanya, orang tak semayang kafir ke tak kafir? Kalau kita bagi jawapan manusia, jawapan fiqh, kita kata, selagi mana dia tak menolak kewajiban solat, dia masih orang Islam. Itu jawapan fiqh. Itu jawapan kita selaku manusia. Kita tak suka menghukum orang luaran. Tapi tuan-tuan, kalaulah orang tu memang tak semayang langsung, sampai mati tak semayang langsung, ataupun semayang tinggal, lepas tu banyak tinggal lah. Lepas tu kita pun mandikan dia cara orang Islam, tanam dia cara orang Islam, talqin, yasin semua baca. Di sisi Allah belum tentu Allah layan dia macam orang Islam. Allah berhak layan dia macam orang kafir. Kita nak jadi orang Islam ni, jadi orang Islam di mata Allah, bukan di mata manusia. Sebab banyak tempat dalam Quran Allah kaitkan tak solat dengan tak percaya kiamat. No, aku percaya kiamat, cuma aku tak semayang. Ayat tu alasan. Iblis percaya kiamat. Iblis percaya Allah Ta'ala. Tapi manifestasi diri dia terhadap perkara itu tak ada. Allah layan dia macam orang kafir. Dia masuk neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, ada kawan-kawan kita hari ni tak semayang langsung, minum arak macam minum kopi pun, berzina tak ingat dunia punya, dan mereka anggap macam mereka masih orang Islam. Kita pun kata mereka masih orang Islam, tapi di mata Allah belum tentu. Iblis bukti besar dia.
Iblis kata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah, tangguh panjang umur aku sampai hari kebangkitan. Qala, Allah kata, innaka minal munzarin. Engkau antara yang Tuhan bagi penangguhan. Maka sekarang ada orang jahat yang Allah bagi penangguhan. Antaranya iblis. Bila antaranya iblis, maksudnya ada orang lain yang turut Allah bagi penangguhan. Siapa dia? Fir'aun contoh. Fir'aun hari ini dia lawan Musa, bukan esok Allah terajang. Allah tangguh 10 tahun, 20 tahun, baru Allah terajang. Abu Lahab, 13 tahun, 14 tahun lawan Nabi Muhammad. Tahun ke-14 baru mati perang Uhud. Perang Badar. Namrud, lawan Nabi Ibrahim lama. Berpuluh tahun lepas tu baru Tuhan terajang dia lumat. Kaum Ad, kaum Samud, lawan Nabi mereka lama. Tapi Allah tangguh 10-20 tahun baru mati. Noh, 950 tahun dakwah. 950 tahun orang lawan dia. Lepas 950 tahun baru Tuhan hukum. Ramai orang zalim yang Tuhan beri penangguhan. Allah kata dekat iblis, innaka minal munzarin. Engkau antara yang diberi penangguhan. Kaum Nuh diberi penangguhan 950 tahun. Abu Lahab dengan Abu Jahal 14 tahun sebab dia mati perang Uhud. Abu Jahal taklah. Abu Lahab tak. Abu Jahal mati perang Uhud. Maksudnya 14 tahun Tuhan bagi penangguhan. Iblis Tuhan bagi penangguhan juga. Tapi berapa lama? Dia minta ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kiamat, hari kebangkitan. Dan Allah kata approve. Sekarang, lepas approve nak buat apa? Qala, iblis kata, fabima aghwaytani. Allah, oleh kerana engkau sesatkan aku, maka bla bla bla. Tuan, sat. Oleh kerana Allah sesatkan engkau, bahagian mana yang kita bincang hari ni? Allah sesatkan mama iblis ni. Allah cipta Adam, suruh sujud, kau tak mau sujud. Kemudian Allah tanya, pasal apa tak mau sujud? Engkau jawab. Bila engkau jawab, Allah pukul. Engkau minta panjang umur, kau nak masuk neraka, Allah kata, okay fine. Aku pula sesatkan. Soalan dia, bila masa Allah sesatkan iblis? Tak ada pun. Sepanjang cerita ni, tak ada pun Allah sengaja menyesatkan iblis. Tapi tuan-tuan, iblis buat apa? Instead of dia mengaku dia salah, dia salahkan orang lain termasuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita, perangai kita, manusia. Kita tak salah. Siapa salah? Allah salah. Siapa salah? Mak salah. Siapa salah? Takdir salah. Manusia selalu menyalahkan takdir. Nak buat macam mana? Saya tak semayang sebab Tuhan tak kejut. Kalau Tuhan nak saya semayang, saya bangun. Tapi Tuhan tak kejut subuh, saya tak semayang lah. So salah siapa? Salah Allah. Bukan salah kita. Memang saya tak pakai tudung, tapi nak buat macam mana? Tuhan bagi rezeki melalui pekerjaan yang tak boleh pakai tudung. So salah siapa? Salah Allah. Allah bagi rezeki melalui pekerjaan tak pakai tudung. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, perangai macam ni, perangai iblis. Dia tak salah, yang salah orang lain. So tuan-tuan, ingat 3 benda tadi. Kesilapan keempat iblis yang menyebabkan diri dia lekeh. Dia salahkan pihak lain, termasuk Allah, atas keingkaran dia. Dia sentiasa tak salah. Yang salah sentiasa orang lain. Dia tak salah langsung, suci murni. Mangsa keadaan dan macam-macam dia, alasan dia. 2. Tidak taubat setelah jatuhkan hukuman. Dia tak minta maaf pun. Seolah-olah macam Kak Maimunah tadi. Kak Maimunah kata, kau masuk bilik, tampak, ambil handset. Anak kita kata, berani buat cakap gini. Dia buat lagi over. Dia tak minta maaf pun. Anak macam tu Kak, memang berhak. Kita nak buat apa Kak? Kak buatlah apa pun. Bila tak bertaubat setelah jatuhkan hukuman, memang derhaka gila-gila pun. Yang keenam, dia berdendam. Dia berdendam kepada apa? Berdendam kepada Allah dan juga Adam. Soalan seterusnya tuan-tuan. Adam ada kacau iblis tak sepanjang cerita hari ni? Adam ada kacau iblis tak? Sikit habuk, Adam tak kacau. Adam buat kerja dia aja. Adam tak kacau sikit habuk pun. Tapi iblis berdendam dengan Adam. Tu salah besar iblis. Salah besar iblis. Wallahu alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
أكبر الله 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 أكبر